Kalau sakit apa dia orang mari lah. Angkat ni jual ubat apa ni? Untuk tulang ke, urat ke apa? Tulang lah, urat ke, angin ke. Banyak bangsa lain. Kalau tahu biar saya boleh bagi ubat lah. Berbeza dengan Sumeh, Goh Seng Kuang menyertai PKM bukan dengan kerelaan hatinya. Sebab saya takut pasal anak-anak saya bertinggal, anak-anak kecil lagi. Semua kecil-kecil. Habis saya tak masuk pun susah juga. Itu jam. Masuk pun tinggal anak semua. Gamen Sami Amak gamen kasih satu bulan RM70 lagi. Kita kontrak lah, kontrak pukul lacun lah, kawin pokok kah, semua macam-macam saya kontrak. Habis itu kembali Maria, woi lu tolong lah, apa-apa lu tolong lah, ini tolong itu tolong sampai gamen pun sudah tahu. Belakang dia mau tangkap saya, paper pun keluar, TV pun keluar, ini dana, ini ya, penata agama itu jam. Saya lali lah, tak lali pun tak boleh. Takut sudah lali lah, ini macam. Jadi ini macam sudah masuk ke Merdeka. Ini macam. Bagi menyokong perjuangan mereka untuk mewujudkan negara komunis, PKM terus mengerahkan orang ramai untuk membantu dari segala segi. Ini termasuklah bantuan makanan, keperluan asas, kewangan, perubatan dan sebagainya. Jemping sampai turun mari baru balik Malaysia. Dulu dia ada Cina semua. Dia bukan ada sini. Dia dulu Cina. Begitulah sukarnya kehidupan Goh Seng Kuang semasa menjadi komunis. Akibat kekurangan sokongan dari masyarakat, Chin Peng telah meminta untuk berunding. Surat daripada Chin Tian dikatakan pegawai kanan Chin Peng minta nak jumpa dengan saya, jadi saya setuju masukkan dalam akhbar. Saya pun pergilah jumpa dengan High Commissioner, bagi tahu hal-hal ini semua. Penjumpaan dengan Chin Peng ini sangat penting. Jadi saya nak jumpa dengan dia. Seluruh dunia menumpukan pandangannya selama 2 hari yang bersejarah ke Baling, dekat sempadan Thailand, memerhatikan rundingan di antara wakil-wakil kerajaan dengan ketua-ketua penganas komunis. Apabila pemimpin-pemimpin itu tiba, harapan telah meningkat tinggi di antara penduduk-penduduk Pekan Baling dan semua penduduk di Melaya bahawa dengan kuasa ajaib, komunis-komunis itu akan menyesalkan perbuatan-perbuatan yang salah dan menyerah diri bagi kebaikan negeri ini. Dekat sempadan Thailand, memerhatikan rundingan di antara wakil-wakil kerajaan dengan Tubuh Abraman dan Abdul memberi jamin kepada komunis pasukan keselamatan tidak akan ada dalam kawasan Kelantan dan pasukan keselamatan tidak akan bawa senjata untuk keselamatan komunis dulu. Jadi sebelum mesyuarat 14 hari sebelum Chin Peng keluar dan 14 hari sebelum itu pun telah di kawasan itu telah dibekukan untuk pasukan keselamatan demi keselamatan Chin Peng keluar. Rundingan yang dikenali sebagai Rundingan Baling ini yang diadakan pada 28 dan 29 Disember 1955 tidak membawa apa-apa keputusan drastik. Ini disebabkan kerajaan menawarkan pengampunan dengan syarat Parti Komunis Malaya dibubarkan, tetapi Chin Peng pula meminta Parti Komunis Malaya dibenarkan untuk bergerak sebagai sebuah parti politik. Pihak kerajaan yang telah pun mencapai kemajuan dalam membasmikan PKM dan menyumbangkan kekejaman mereka terhadap rakyat sebelumnya menolak usul Parti Komunis Malaya itu. Tiada kata sepakat dicapai selepas rundingan kerana PKM enggan menerima pelan damai kerajaan dan meneruskan gerakan bersenjata.
Oleh itu, Tunku Abdul Rahman yang merupakan Ketua Menteri Persekutuan Tanah Melayu ketika itu telah menarik balik tawaran pengampunan pada bulan Februari 1956. Walaupun rundingan dianggap gagal, namun Tanah Melayu tetap mencapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Merdeka! 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 Selepas kemerdekaan, kerajaan Malaysia bertindak semakin agresif bagi menghapuskan gerakan gerila Parti Komunis Malaya. Perjuangan oleh askar Melayu telah mematahkan banyak serangan komunis serta melumpuhkan kubu-kubu kuat gerila itu. Pihak askar Melayu juga dibantu oleh Inggeris untuk terus menyekat dan menghapuskan gerila komunis secara besar-besaran, menyebabkan kebanyakan mereka lari dan menyembunyikan diri ke dalam hutan dan keluar ke sempadan Malaysia di Betong, Sadau dan Golok. Oleh sebab kerajaan Thailand mengamalkan sistem pemerintahan terbuka, menyebabkan kebanyakan gerila komunis ini menjadikan Thailand sebagai tempat perlindungan juga bagi menambah kekuatan. Kampung Chulapon 10 antara kawasan kampung yang khusus disediakan oleh kerajaan Thailand untuk bekas-bekas pejuang PKM yang tidak mahu pulang ke negara asal masing-masing. Perkampungan yang berada di bawah naungan Puteri Chulapon Thailand ini juga dikenali sebagai Kampung Perdamaian PKM. Sebahagian besar dari mereka masih boleh berbahasa Melayu kerana kebanyakannya berasal dari Malaysia. Bertemu dengan lelaki Cina berusia sekitar 80-an ini mengungkap satu lagi kisah perjuangan radikal Parti Komunis Malaya. Terlibat dalam pelbagai peperangan, Lau Chiang mengakui bahawa dirinya merupakan pejuang komunis yang sangat tegar satu ketika dahulu. 7 tahun putuk-putuk itu politik punya. Askar dia mari itu lipat Indo, New Zealand, dia sendiri punya. Tak tahu 10 negeri dia ambil dia askar mari lawan komunis. Bagi menceritakan kisahnya bersama gerila komunis, Lau Chiang membawa saya ke sebuah muzium yang dibina di kampung itu. Muzium Sejarah PKM telah dibuka secara rasminya pada 16 Februari 2010. Muzium ini dibina bagi memaparkan berbagai peringkat sejarah Parti Komunis Malaya dan perjuangan bersenjata anti-British. Terdapat banyak tinggalan sejarah komunis yang dipamerkan di muzium ini, terutamanya alat yang digunakan oleh komunis di sekitar Thailand. Turut dipamerkan adalah senjata-senjata milik PKM yang telah dibakar semasa parti itu dibubarkan pada tahun 1989. Lepas merunding itulah kita senjata pakar. Kita merunding menyajian itu senjata komunis. Tak pakai kerajaan, tak pakai Thailand, tak pakai Malaysia. Pakar sendiri. Pakar habis. Pakar. Ni tengok kamar ada. Selepas sekian lama dan atas kesedaran pucuk pimpinan Parti Komunis Malaya, maka perjanjian damai telah ditandatangani di antara Parti Komunis Malaya dengan Kerajaan Malaysia dan Thailand. Peristiwa perjanjian damai atau perjanjian Hat Nyai yang ditandatangani pada 2 Disember 1989 turut dipamerkan di Muzium PKM ini.
Perjanjian antara lainnya mensyaratkan bahawa Parti Komunis Malaya dibubarkan dan menetapkan bahawa kerajaan Malaysia akan membenarkan bekas anggota Parti Komunis Malaya yang dilucutkan senjata untuk menetap di Malaysia sekiranya mereka mahu. Kira ada Mahathir pun jadi deputi aman. Ya aman mencari komunis meetingnya. Setelah meeting malu sama-sama boleh terima. Dengan pertumpahan darah dan pelbagai kekejaman yang dilakukan, PKM akur untuk berdamai. Setelah lebih 41 tahun Malaysia dibelenggu dengan ancaman komunis, akhirnya perjanjian ini membawa kepada kebebasan tanah air bernama Malaysia. Namun, penyesalan di hati setiap ahlinya tidak pernah berakhir. Sekarang sudah baru punya ingat. Itu sudah habis. Ini macam saya. Perjuangan yang sia-sia ini juga membawa kepada kerinduan terhadap tanah air yang tidak akan padam. Di sana lebih bebas banyak. Orang lawat pun tak pergi sana tengok orang putih atau orang KL pun pergi sana tengok sejarahnya tempat. Negaraku tanah tumpahnya darahku, raya hidup bersatu dan maju. Inilah satu negeri dalam dunia yang berperang dengan komunis yang telah dapat kemenangan. Lain-lain negeri tak ada biasa lagi. Semua yang ada berperang dengan komunis menang. Kita lah satu. Jadi tunjuk bagaimana tuah saya itu. Jalan perdamaian telah dicapai lebih 20 tahun. Yang tinggal hanyalah lembaran sejarah hitam putih negara yang bernama Malaysia. Kini fahaman komunis bukan menembusi fikiran rakyat kerana kita mempunyai catatan generasi masa lampau tentang keperitan hidup. Saya Tun Julia Muhammad Tahir mengucapkan salam merdeka dan jumpa lagi.